Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, atau kama qala, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan ke atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah pada dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa musibah yang menimpa manusia, sama ada musibah yang kena tubuh badan dia, ataupun musibah yang kena harta dia, ataupun musibah yang menimpa keluarga dia, isteri ataupun anak-anak dia, ataupun apa juga benda yang dia kasih. Kalau sekiranya ditimpa musibah ke atas benda-benda ni semua, bahawa itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang dia. Kerana manusia kalau sekiranya tak kena apa-apa musibah, dia lupa Tuhan. Nama kata manusia ni, kalau sekiranya tak kena apa-apa musibah, terlupa. Kalau tak sakit langsung, sihat sedia, lupa Tuhan. Bila sakit, teringat Tuhan. Maknanya sakit itu adalah tanda sayang Allah dekat kita. Allah sayang kita, dia tak mau bagi kita lupa lama sangat. Maka dia bagi sakit, dengan sakit itu kita ingat dia. Demikian juga kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala buat mai musibah yang menimpa harta. Harta benda hilang, harta benda musnah dan sebagainya. Apabila kita hilang harta benda kita musnah, masa tu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, ataupun dalam satu bacaan lain dia kata yusab minhu. Dua-dua pun arah baca. Yusib minhu pun boleh, yusab minhu pun boleh. Makna dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang Allah taala nak dia dapat kebaikan, Allah akan timpakan musibah dekat dia. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, janganlah ada salah seorang daripada kamu yang mengharap-harap supaya kematian menimpa dia. Tak boleh. Kita tak boleh bercita-cita untuk mati, kecuali untuk mati syahid, itu lain cerita.
Ni saja minta mati. Kerana susah sikit, minta. Kalau nak susah macam ni, biar mati senang. Tak boleh macam tu. Allah bagi sakit sikit, kerana tak tahan derita sakit. Dia kata kalau nak sakit sampai macam ni, sampai anak cucu meluat ke kita, biar mati senang. Tak boleh. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabah. Tidak boleh satu orang itu kerana satu mudarat menimpa dia bercita-cita nak mati. Fa in kana la budda fa'ilah. Nabi kata, tapi kalau sekiranya terpaksa buat macam tu, terlampau sangat sakit. Sakit ni terlampau sangat dah. Derita dia terlampau sangat dah, tak boleh tahan. Falyaqul, Nabi kata, maka hendaklah orang yang tak tahan dengan musibah sakit ini kata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hak tu boleh. Boleh satu-satu orang itu doa dekat Tuhan, ya Allah, hidupkanlah aku kalau sekiranya hidup ini baik untuk aku. Ya Allah, matikanlah aku kalau sekiranya mati ini baik untuk aku. Yang tu boleh. Kita minta hak baik untuk kita. Kalau baik untuk kita terus hidup, biar kita hidup. Tapi kalau baik untuk kita mati, biar kita mati. Kita tidak minta mati, tapi kita minta hak baik untuk kita. Ini dibolehkan oleh agama, macam mana yang disebut oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Abdillah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, kata dia, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut wa la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari kami sahabat-sahabat Nabi telah mengadu kepada Nabi SAW. Mengadu tentang tak boleh tahan dengan tekanan yang dikenakan oleh musuh-musuh Islam kepada mereka. Tuan-tuan, Islam zaman awal-awal dulu susah. Nabi masa mula-mula bawa Islam dengan sahabat-sahabat dulu sangatlah susahnya. Kalau hari ini kita rasa Islam susah, duduk di negeri mana, di negara mana pun kena tekan, kena tindas, kena zalim dan sebagainya. Islam zaman Nabi SAW lebih susah. Tak ada banding dengan susah macam yang susah duk adalah ni. Sahabat-sahabat Nabi ni sampai tak boleh tahan dengan tekanan yang dikenakan oleh musuh-musuh Islam. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Sahabat kata ke Nabi, ala tastansiru lana. Dia kata, ya Rasulullah, tak bolehkah minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tolong kita? Sahabat-sahabat semua tahu Nabi ni kalau angkat tangan minta, Tuhan maka boleh. Sahabat semua tahu yang kata Nabi ni, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau dia angkat tangan minta, Tuhan bagi lala tu.
Maka apabila sahabat-sahabat ni kena tekan, kena tindas, kena zalim, kena buat nyaya dan sebagainya, sahabat ni pun tak boleh tahan, pergi jumpa Nabi. Sahabat kata dekat Nabi, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, tak bolehkah minta Tuhan tolong kita? Ala tad'u lana, sahabat kata, ya Rasulullah, tak bolehkah doa dekat Tuhan, doakan sesuatu dekat Tuhan? Kata Nabi SAW, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Dulu Nabi kata umat sebelum kamu, depa ni ditangkap oleh musuh-musuh depa, dikorek lubang, dikambuh depa di dalam lubang ni sekerat badan. Summa yu'ta bil minsyar, kemudian musuh buat mai gergaji, fayudha'u ala ra'si, kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepala depa, fayuj'alu nisfaini, digergaji badan depa terbelah dua. Nabi kata kita ni baru kena tekan, kita ni baru kena pressure, kita ni baru kena zalim, baru kena naik. Dulu umat Nabi dulu, Nabi Muhammad kata, ditangkap, ditanam sekerat pinggang, diambil gergaji kepala dia sampai terbelah dua, fayuj'alu nisfaini, maka terbelah dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid, diambil pula satu macam sikat yang dibuat daripada besi, maduna lahmihi wa azmihi, sikat tu disikat badan mereka sampai terbit daging, tinggal tulang semata-mata. Semua ni dah kena kepada umat-umat dulu. Ma yasudduhu dzalika an dini, tapi nama kata nak tinggal agama, depa tak tinggal sekali-kali. Nabi kata, wallahi, Nabi kata demi Allah, la yutimmanna Allahu hadzal amr, Nabi kata demi Allah, Islam akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lah rasa susah sangat, berasa macam Islam ni tak boleh menang, rasa macam Islam ni lorat lah dengan keadaan doa-doa ni, nampak macam Islam ni tak ada tempat nak duduk di atas muka bumi ni dan sebagainya. Walaupun rasa macam tu, Nabi kata wallahi, demi Allah, Nabi kata, aku bersumpah dengan nama Allah, la yutimmanna Allahu hadzal amr, Tuhan akan sempurnakan Islam ini, hatta yasira ar-rakib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah. Dan waktu tu, waktu Islam sudah berkuasa itu, pada waktu tu satu orang berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut, dia tak perlu takut apa-apa melainkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lah kita takut, tuan-tuan. Lah ni kita takut. Duduk di rumah takut. Duduk di rumah takut dengan pencuri, penyamun, perompak, macam-macam duk ada lah ni. Takut. Berasa tak aman, berasa tak selamat. Rumah hari ni nak cari rumah tak bubuh geril besi, payah. Semua bubuh. Buh geril besi pasal apa? Kalau cakap nak bagi elok, tak payah buh geril besi. Buh geril besi ni bukan kerana nak bagi elok, kerana takut pencuri. Tak aman. Bubuh geril besi tak bagi pencuri masuk, rumah terbakar, nak terbit tak boleh pula dah. Punca pasang tu kerana takut. Keamanan, kesejahteraan tidak ada. Tapi cuti nak tinggal rumah pun pesan keliling rumah, tolong tengok rumah. Tidak amannya keadaan kerana Islam tidak didaulatkan. Nabi SAW kata demi Allah, Allah akan sempurnakan Islam, agama Allah ni. Dan apabila Islam disempurnakan, satu orang berjalan kaki daripada Sana'a, ibu negeri Yaman, Sana'a, pi ke Hadramaut, berjalan kaki pi, dia tak perlu takut kepada apa-apa. Tidak akan ada orang samun dia, tidak akan ada orang cuba nak bunuh dia, tidak akan ada orang yang akan mencabul kehormatan anak isteri dia, tidak ada apa-apa. Apa yang dia takut pada masa tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tu dia tak akan buat dosa kerana takut Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan apabila Islam disempurnakan di atas muka bumi, Nabi kata wazi'ba ala ghanami. Pada waktu itu kambing tidak perlu takut kepada serigala lagi. Aman ni sampai ke peringkat Nabi kata keamanan tu sampai menatang boleh berkawan. Sampai serigala ni dia tak berasa nak serang kambing. Bahkan kambing berasa aman daripada serangan serigala. Walakinnakum tasta'jilun. Nabi kata hampa saja yang kalut, yang gopoh, yang nak cepat-cepat. Nak menang cepat-cepat, nak apa-apa jadi dalam sehari semalam. Nabi kata sedangkan benda ni akan jadi. Allah Subhanahu wa taala akan angkat Islam letak di tempat yang sewajarnya. Tunggu masa dia. Tidak perlu gopoh, tidak perlu kalut, tidak perlu tergesa-gesa. Kerana kok mana pun Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam kok mana pun tinggi. Tak ada benda boleh menandingi ketinggian Islam yang maha tinggi itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada 3 hadis yang kita baca tadi dapat kita buat satu kesimpulan bahawa apa pun kita kena sabar. Satu, kalau Allah timpakan musibah, sabar dengan musibah yang menimpa kita. Kesabaran kita terhadap musibah yang menimpa itu boleh menyebabkan naik darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sabar untuk tunggu hari Islam menang. Sabar. Kok mana pun Islam ni hak Tuhan punya. Kok mana pun Tuhan akan angkat hak dia punya. Letak di atas daripada segala-gala benda yang ada. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 77. Bahrul Mazi jilid 4, muka surat 77. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa min at-tashdid fi alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Iaitu bab yang datang daripada menakuti orang yang mengangkat kepala dulu daripada imam. Pada malam ni kita nak tengok satu ancaman. Satu ancaman ke atas orang yang sembahyang berjemaah. Dia cuba nak potong imam. Kan? Dia sembahyang berjemaah, dia jadi makmum. Imam tak angkat kepala daripada rukuk, dia angkat dulu. Imam tak angkat kepala daripada sujud, dia angkat dulu. Tajuk malam ni dia kata ma jaa min at-tashdid fil ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Itu bab yang datang pada menyatakan menakuti orang yang angkat kepala dulu daripada imam. Ketahuilah saudaraku, bermula masalah angkat kepala dulu daripada imam ada padanya beberapa banyak masalah. Ini bab ni pun dia ada banyak cerita dia kata. Dan di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan atas tegah angkat kepala oleh makmum dulu daripada imam, sama ada pada rukuk ataupun pada sujud. Rukuk pun tak boleh panggung dulu daripada imam, sujud pun tak boleh panggung dulu daripada imam, tak boleh. Dengan katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini pelik sikit. Selalu kita duk baca dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni punya riwayat hadis dia kata qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Samalah. Maksud dia kata diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Maksudnya tidakkah takut oleh orang yang angkat kepalanya dulu daripada imam di dalam rukuk pada sembahyangnya, bahawa dipalingkan, yakni diubahkan Allah kepalanya menjadi kepala himar. Itu dia. Itu hadis tuan-tuan. Makna dia Islam tak bagi kita potong tu imam, tak bagi. Itu cara kita dilatih. Orang Islam dilatih
latih supaya patuh kepada ketua. Kita ni makmum, imam ni adalah ketua kita. Maka kita dilatih supaya menghormati dia. Sebab dia imam, dia ketua kita. Maka ditunjukkan di dalam hadis ni tak boleh kita mendahului imam. Barang siapa yang mendahului imam pada rukun fi'li, angkat kepala dulu, sama ada dalam rukuk ataupun dalam sujud, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ubah kepala dia jadi kepala keldai. Begitu. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis yang sahih. Masalah, umat Muhammad bolehkah jadi berubah daripada rupa asli? Boleh tak boleh? Tuan-tuan ingat tahun berapa dulu hibur cerita orang berubah jadi babi apa semua kan? Boleh tak boleh umat Nabi Muhammad kita ni berubah jadi rupa lain? Boleh ke tak boleh? Ya saudaraku, pada bab ini ada iskal. Iskal ni muskil lah. Ada keraguan, dia kata. Ada satu muskil pada kita semua. Iaitu tentang kata hadis dalam masalah tadi. Kata dia dipalingkan Allah, yakni diubahkan Allah kepada makmum yang angkat ia pada rokok misalnya, dahulu daripada imam, akan kepalanya seperti kepala himar. Itu maksud hadis tadi. Siapa-siapa yang tanggung dulu pada imam, Allah akan ubah kepala dia jadi kepala keldai. Baik, itu maksudnya. Maka masyhur pada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hapuskan umat Muhammad ini semacam umat Nabi yang dahulu, yakni menjadi beruk dan babi dan lainnya. Dia kata sudah maklum pada kita semua, Tuhan biasa ubah manusia menjadi babi dan menjadi beruk ataupun kera. Quran ada sebut kunu qiradatan wal qanazir. Dia kata maka jadilah mereka itu qiradah. Qiradah maksudnya kera. Wal khanazir, jamak ataupun plural kepada khinzir. Bani Israel dulu Allah biasa ubah daripada rupa manusia pergi jadi kera, pergi jadi babi. Biasa, Allah biasa buat macam ni kepada manusia zaman Bani Israel dulu. Tapi maklum pada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak buat begitu kepada umat Nabi Muhammad, seperti mana Allah buat kepada umat Bani Israel dulu, dia kata. Maka pada hadis ini menjagakan jangan buat mendahulu angkat kepala daripada imam, kerana takut jadi seperti kepala himar. Maka ia itu muskil, dia kata. Yang kita duk faham kata Bani Israel dulu Tuhan biasa ubah bagi jadi kera dengan babi. Takkan umat Nabi Muhammad pun Tuhan boleh buat macam mana Tuhan buat dekat Bani Israel dulu? Hak ni yang muskil, dia kata. Baik, jawabnya dia kata adapun yang dikatakan tidak hapus pada umat Muhammad itu, iaitu tidak jatuh serata seperti umat Nabi-Nabi yang dahulu, dia kata. Umat Nabi Muhammad ni Tuhan tak akan buat macam mana yang Tuhan buat dekat Bani Israel dulu, habis sekampung jadi babi dengan kera. Tuhan tak akan buat kepada umat Nabi Muhammad ni habis serata semua pakat berubah jadi rupa lain. Tuhan tak buat macam tu. Bahkan boleh jadi pada seorang dan boleh berlaku, dia kata. Tapi Tuhan boleh buat, tapi tidak kepada semua, kepada satu atau dua orang Tuhan boleh buat. Itu maksud dia. Dan benda ni boleh berlaku. Dia kata tidak mustahil, Tuhan boleh buat benda ni bagi jadi, dia kata. Ataupun makna paling ataupun makna ubah pada hadis itu, yakni kinayah daripada berpaling hati. Hatinya menjadi bodoh, seperti bodoh keldai, kerana tidak memikirkan adakah dirinya orang yang mengikut, yakni makmum, ataupun orang yang kena ikut, yakni ibad. Tiba-tiba diputar baliknya ia pula seperti imam, dan yang jadi imam jadi seperti makmum. Maka haram perbuatan yang demikian itu. Dan jikalau mendahului ia dengan dua rukun fi'li daripada imam, maka batal sembahyangnya, dia kata. Pendapat yang kedua pula, dia kata tak, yang ni cumalah satu yang signifikan, sesuatu yang kinayah. Ni maksudnya sesuatu yang Tuhan macam nak buat perbandingan. Orang yang tidur angkat kepala dulu daripada imam dalam rukuk ataupun dalam sujud ni, dia ni macam orang bodoh.
Tak sedap kata dia makmum. Makmum kena hormat imam. Imam dulu baru dia boleh bangkit. Kerana bodohnya dia di panggung dulu sebelum daripada imam. Kerana bodoh ni, bodoh macam keldai, dia kata. Itu pendapat yang kedua. Maksud kata Allah ubah kepala jadi keldai ni bukan jadi keldai betul, dia kata. Cumanya bodoh macam keldai. Itu pendapat yang kedua. Maka jawab yang kedua ini dhaif, tetapi munasabah dan elok. Dan jawab yang pertama itu yang asah. Dia kata pendapat yang kedua yang mengatakan ini cumalah satu bandingan, ini pendapat yang tak popular. Ulama tak apa suka dengan pendapat ini. Pendapat hak mula tadi yang ulama pegang. Maknanya siapa-siapa yang suka duk potong tu imam, selalu dia macam tu. Rukuk dia nanti bangkit dulu pada imam, sujud dia nanti bangkit dulu pada imam. Dia suka duk buat macam tu. Hari akhirat esok Allah betul-betul akan ubah kepala dia menjadi kepala keldai. Itu pendapat yang lebih diterima oleh kebanyakan ulama. Itu maksud dia. Baik, dia kata masalah mengikut imam dan kaifiatnya. Macam mana yang kata ikut imam ni, macam mana cara? Yang kata ikut imam ni macam mana? Kata Imam Nawawi, sunat tiada tunduk makmum bagi sujud sehingga menghantar imam akan dahinya atas bumi. Yang tu kata Imam Nawawi. Kita makmum ni paling cantiknya apa? Bila imam tu pi sampai ke tempat dia baru kita bergerak. Kalau imam Allahu Akbar, dia sujud. Tunggu sampai dak dahi dia kena lantai baru kita sujud. Itu yang paling cantik kata Imam Nawawi. Itu sebab kadang setengah masjid kita tengok imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum bagi salam. Dia pegang kepada pendapat ni lah. Bagi komplit perbuatan imam tu dulu, baru kita bagi salam. Itu sebab dia ikut. Tapi kalau dia tak ikut, dia just ikut one step belakang imam, tidak salah. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, putih dah suara dia, makna dia sudah keluar daripada sembahyang. Kita terus bagi salam, tidak salah. Tidak salah. Cumanya nak bagi sempurna cantik. Tuan-tuan, kadang-kadang imam orang tua uzuk kan, daripada rukuk dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia nak sujud, Allahu Akbar, dia sebut habis dah Allahu Akbar, tapi dia duduk turun lagi, kita sampai dah bawah. Imam uzuk, dia tak boleh laju, kita cergas, kita sampai dulu, kita mendahului imam dari segi rukun fi'li, itu salah. Nak bagi cantik, dia kata bagi time, agak-agak dia dah sampai dia di atas lantai, baru kita sujud. Itu kata Imam Nawawi. Tak boleh Kalau kita duduk belakang, kita berpandukan suara lah. Kan, kalau kita duduk depan, kita nampak pergerakan imam, kita bagi dia rapat dari dulu, baru kita turut sujud. Dia kata tujuan dia apa dia? Kata Imam Nawawi, supaya kita tak mendahului imam dari segi rukun fi'li. So kata Imam Nawawi, sunnah tidak tunduk makmum bagi sujud sehingga menghantar imam akan dahinya ke atas bumi, melainkan bahawa mengetahui ia daripada halnya bahawasanya jikalau mentakhir ia, nescaya mengangkat imam daripada sujud dahulu daripada sujudnya. Itu dia. Kecuali kalau sekiranya kita memang kenal dah, kita selalu duduk sembahyang jemaah belakang imam ni, dia jenis laju. Dia kata Allahu Akbar, sujud. Kalau kita nak tunggu sampai dari dia kena lantai baru kita sujud, kita baru nak sujud, dia bangkit lah. Allahu Akbar, dia dah duduk antara dua sujud. Kita akan ketinggalan tiap-tiap rukun fi'li, kita akan ketinggalan. Bila 3 rukun fi'li berturut-turut kita ketinggalan, kita kena singkir keluar daripada sembahyang berjemaah. Itu pula satu masalah kita kena tengok. Jadi kalau kita tahu imam ni jenis laju, kita jangan tunggu sampai sempurna perbuatan dia baru kita nak turut. Tak dan sekali lagi. Bagi kes yang macam ni, dia kata dia Allahu Akbar, kita pun turut. Pasal imam ni dia jenis laju. Begitu. Dan telah berkata ashab kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada ini hadis dan lainnya, barang yang muqtada ijmal ni, bahawasanya sunat bagi makmum takhir daripada imam sikit, dia kata. Manakala Imam Syafi'i pula kata tak payahlah tunggu sampai tu imam tu kena dahi di lantai, dia bergerak aja, kita boleh ikut bergerak di belakang dia. Itu pendapat Imam Syafi'i. Supaya apa? Supaya tak jadi macam imam laju tadi kita ketinggalan. Tuan-tuan, kita nak kena dapat pamakninah.
di dalam rukun perbuatan tu sama dengan imam. Bila imam Allahu Akbar sujud, kita kena sujud dan dapat tamakninah sama dengan sujud imam, baru bangkit. Kalau tak dan dapat tamakninah, kita dah terlepas satu rukun. Bila 3 rukun berturut-turut, 3 rukun yang panjang berturut-turut kita terlepas, kita kena singkir daripada salat berjemaah. Ini satu masalah yang juga kita nak kena tengok. Itu sebab tu imam dia tak boleh laju sangat, dan dia tak boleh terlampau slow dan terlampau lambat sangat. Dia kena pertengahan. Begitu. Baik, dia kata sekira-kira dimulainya pada satu rukun, kemudian daripada masuknya dan dahulu daripada selesainya daripadanya, kita berturut-turut dengan imamnya tu. Imam Allahu Akbar, kita terus ikut. Jangan potong dia kata. Begitu. Masalah mengangkat kepala dahulu daripada imam, bagaimana hukumnya? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan apabila rokok seseorang laki-laki serta imam, kemudian angkat dia akan kepalanya dulu daripada imam, maka aku sukakan baginya bahawa kembali ia sehingga mengangkat imam akan kepalanya. Itu dia. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kita rokok, lepas tu mai satu syekh manakah, mai dia jadi makmum masbuk, dia takbir Allahu Akbar, kita ingat tu imam kata Allahu Akbar, kita bangkit dah, sami Allah, tu imam dua rokok balik. Imam Syafi'i kata aku suka, dia kata bahawa kembali ia hingga mengangkat imam akan kepalanya. Imam Syafi'i kata tunduk balik, tunggu sampai imam bangkit lagi, bangkit balik. Ini adalah satu pendapat lain dalam fiqh. Dia kata tak boleh tunduk balik, kalau tunduk balik menambah rukun, dia kata. Tapi pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, dia kata tunduk balik, dia kata macam tu. Kemudian mengangkat ia, yakni makmum, dengan sebab bangkitnya ataupun kemudian daripadanya, dan jika tiada kembali ia rokok serta imam, nescaya aku makruhkan baginya dan terbilang itu rokok. Dan Imam Syafi'i kata kalau jadi macam tadi, imam rokok, kita perokok, mai satu orang di belakang dia nak berimam, dia takbir Allahu Akbar, kita bangkit, tengok imam dah rokok, kita tak mau dah rokok balik, kita tunggu dalam keadaan berdiri macam tu. Imam Syafi'i kata aku memakruhkan perbuatan dia duduk tunggu tak rokok balik tu, aku memakruhkan perbuatan itu, dan dapat rakaat tu bagi dia sembahyang dia sah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. So kita nak buat mana-mana satu tak jadi salah lah. Kita nak rokok balik pun boleh, kita nak tunggu berdiri lagu tu pun boleh, tidak membatalkan sembahyang kita. Begitu. Baik, masalah dia kata masbuk itu bagaimana masalahnya? Saudaraku, setengah daripada masalah masbuk itu seperti ini. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau seorang laki-laki mendapat akan imam di dalam rokok, maka rokok dia dahulu daripada mengangkat imam akan belakangnya daripada rokok, maka terbilanglah itu rokok ataupun itu sebagai satu rakaat. Nanti kita fahamlah. Kita memang tu imam Allahu Akbar rokok, kita memang takbir Allahu Akbar terus rokok, kita dapat tamakninah dalam rokok sama dengan imam, dapat rakaat. Itu dia kata. Dan jikalau tiada rokok makmum itu sehingga mengangkat imam akan belakangnya daripada rokok, nescaya tiada terbilang itu rakaat. Fahamlah. Kita sampai-sampai tu imam rokok Allahu Akbar, kita baru takbir Allahu Akbar, tu imam bangkit dah, tak dapat rakaat tu, tak dapat rakaat tu, dan tiada terbilang ia dengan dia, sehingga jadi ia rokok padahal imam rokok seperti halnya. Syarat dia kena dapat tamakninah di dalam rokok sama dengan imam. Tak dapat rakaat. Dapat sembahyang berjemaah dapat, tapi rakaat tu tak boleh kira. Begitu. Yang ni pun tentu kawan tu celaru pun ramai lagi ya celaru ni. Kan dia main takbir Allahu Akbar, dia duk bubuh doa iftitah apa dulu kan. Dia imam duk rokok, dia duk bubuh iftitah apa semua. Wa ana minal muslimin apa semua kan. Wa ma ana minal musyrikin apa semua. Imam sami Allahu liman hamidah, dia baru rukuk, dia kira dah Fatihah boleh tak apa dengan dia, habis masa dengan baca iftitah, dia fikir itu sebagai rakaat dia juga. Ada juga sang pelibut macam ni, ada juga kan. Baik, masalah sujud serta imam yang tu perulangan lah. Jadi cerita sujud rukuk sama kes dia lah. Sujud ni dia nak cerita, kata kalau sekiranya imam sujud, kita main-main imam duk sujud,
Kita takbir Allahu Akbar, kita terus sujud. Dapat dah rakaat tu? Rakaat tu tak dapat. Rakaat tu tak dapat. Tapi dapat sembahyang berjemaah dah dapat dah. Tapi rakaat itu tak dapat. Tak kira lah, ikut sajalah. Tidak kira sebagai satu rakaat. Baik, muka sebelah dia kata mendapat imam sedang membaca tahiyat akhir. Ni pun sama lah. Bagaimana menurutnya, kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan barang siapa masuk ke dalam masjid, tiba-tiba didapatinya imam duduk dalam rakaat akhir sekali, maka nescaya hendaklah ia masuk menurut imam dengan mengangkat takbiratul ihram, berdiri, kemudian duduk dia serta imam. Maka apabila memberi salam akan imam, berdirilah dia dengan tiada takbir, maka menyudah ia akan sembahyangnya. Dia dapat sembahyang berjemaah tapi tidak dapat rakaat. Itu maksud dia. Tajuk baru, bab ma zukira fil ladzi yusalli al-fariḍah summa ya'ummun nas ba'da ma shalla. Ini pun kita kena tahu juga. Dia kata bab yang menyebutkan orang yang sembahyang fardu, kemudian menjadi imam dia akan orang lain, kemudian daripada sudah sembahyangnya. Ini kita main masjid sembahyang maghrib. Kita main masjid sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib balik rumah jadi imam sembahyang dengan isteri dengan anak-anak. Kita sembahyang dah. Kita dah sembahyang maghrib dah di masjid ni. Balik rumah sembahyang maghrib lagi sekali. Bukan setakat sembahyang maghrib lagi sekali, pergi jadi imam pula lagi di rumah. Boleh ke tak boleh? Itu maksud dia. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan orang yang sudah sembahyang fardu boleh jadi imam bagi sembahyang orang lain. Maka dengarlah hadisnya. An Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Maksudnya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah dia sembahyang maghrib serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yarji'u ila qaumih faya'ummuhum. Kemudian balik dia kepada kaumnya jauh daripada masjid Nabi itu, maka menjadi imam dia akan mereka itu, yakni akan keluarga dia. Mu'adz buat macam tu. Dulu kita cerita Salahuddin Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub pun buat macam tu juga kan. Hadis kita baca di Masjid Simpang 4 Matang Buluh dulu ni. Abu Ayyub Al-Ansari siapa juga main masjid semayang dengan Nabi. Habis semayang Nabi duk zikir, Nabi duk wirid apa, dia bangkit balik lah. Bukan sekali, bahkan tiap-tiap kali Abu Ayyub Al-Ansari duk buat macam tu. Sahabat lain ni duk perhati, kata apa dia ni? Bagi salam aja bangkit balik, bagi salam aja bangkit balik. Apa hal dia ni? Kok dia ada susah, ada masalah apa di rumah? Kok dia beritahu kita, kita boleh tolong dia? Sahabat jadi tanda tanya. Maka sahabat pergi tanya dia. Bila tanya dia, dia habaq macam ni lah. Dia kata, aku tak mau lepas dua-dua peluang ni. Peluang yang pertama, sembahyang berjemaah dengan Nabi, aku tak mau lepas. Dan yang kedua, aku tak mau lepas anak isteri aku sembahyang tidak berjemaah. Bahkan aku akan balik jadi imam untuk mengimamkan sembahyang jemaah daripada rumah. Mereka kata, boleh kan buat macam tu? Abu Ayyub Al-Ansari kata, aku pun tak tahu, aku dah buat macam tu lah. Jom pergi tanya Nabi. Bila tanya Nabi, Nabi kata okey. Bahkan itu yang baik, Nabi kata. Ni pula kita jumpa hadis yang lebih kurang sama, tetapi cerita tentang Mu'adz bin Jabal pula. Pergi semayang masjid, berimamkan Nabi SAW. Habis semayang apa semua, bagi salam selesai, balik ke rumah. Maka dia menjadi imam kepada keluarga dia di rumah. Kata dia, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata mengimamkan orang padahal ia sudah semayang, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, bermula amal atas ini hadis di dalam masalah tadi di sisi ashab kita Syafi'i dan Ishaq dan Ahmad. Dan kata mereka itu apabila jadi imam satu orang laki-laki akan satu kaum yang belum sembahyang fardu, padahal laki-laki itu sudah sembahyang ia akan fardu itu dahulu daripadanya, bahwasanya sembahyang mereka yang jadi makmumnya itu sah, dan mengambil hujah mereka itu dengan hadis Jabir pada kisah Mu'adz. Dan inilah hadis yang sahih. Dia kata boleh kita main masjid semayang, habis semayang kita turun start motor, lalu kok surau kampung kita,
Lalu-lalu mereka duk lawan tolak aku nak sembahyang, tak ada siapa mau jadi imam. Tolak kau ni kata aku tak boleh, tolak kau ni kata kalau hang tak boleh aku lagi tak boleh. Duk lawan tolak dia, lalu keruh dia kata ni dia main elok-elok. Tahan. Main cepat. Dia kata awak main jadi imam ni, tak ada orang jadi imam. Dia pun malas cakap banyak, tungkat mutu naik pergi Allahu Akbar, jadi imam pula di surau tu. Boleh ke tak boleh? Dia dah sembahyang dah fardu di masjid, pergi jadi imam pula di surau, mengimamkan berapa ramai orang pula di surau. Dia kata di sini dalam mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, semua kata boleh. Pasal apa? Pasal bersandarkan kepada hadis sahih yang kita baca tadi. Begitu. Baik, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada kenyataan, daripada ketiadaan satu wajah, daripada kenyataannya satu wajah daripada Jabir, dan diriwayatkan daripada Abi Darda bahawasanya ditanya orang akan dia, yakni akan Abu Darda. Orang tanya Abu Darda masalah seorang laki-laki masuk ia akan masjid, padahal satu kaum yang di dalamnya sedang sembahyang asar, dan laki-laki yang masuk itu menyangka bahawasanya mereka sembahyang zuhur. Maka menurut dia akan mereka itu, maka apakah hukum sembahyang zuhur turut orang sembahyang asar? Yang ni pula satu punya raplah syekh ni. Dah pukul 4.30 dah orang sembahyang asar dah, dia duduk sangka zuhur lagi. Dia pergi masjid tengok orang sembahyang, cantik dia kata. Dia tak sembahyang zuhur lagi. Masjid nak sembahyang asar masa tu. Dia pergi duduk belakang, Allahu Akbar, niat sembahyang zuhur. Padahal orang sembahyang asar. Sah ke tak dia sembahyang zuhur ikut orang sembahyang asar ni? Jawabnya kata sembahyangnya sah. Dia kata sah sembahyang dia, sah sembahyang dia. Dan sesungguhnya telah berkata satu kaum daripada ahli Kufah, apabila mengikut satu kaum dengan satu imam yang sedang sembahyang asar dan sangkanya mereka sembahyang zuhur, maka sembahyang dia dengan mereka itu dengan niat zuhur dan mengikut dia akan mereka itu, padahal mereka niat asar, maka sembahyangnya itu batal kerana berlainan niat imam dan juga makmum. Ini pendapat penduduk Kufah. Tapi di sisi mazhab Syafi'i sah. Nampak? Ini kita cakap di surah Taman Keriam baru ni, kan? Hak cerita Nabi SAW bangkit terlambat, kan? Nabi SAW bangkit terlambat subuh. Nabi dalam musafir nak pergi satu tempat, sampai di situ berhenti berkemah. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana nak jadikan ini sebagai presiden kes, sebagai kes kepada kita umat kemudian ni. Allah takdirkan begitu. Jaga-jaga termasuk dengan Nabi sekali. Jaga-jaga cerah dah. Cerah maknanya subuh tak ada dah. Nabi bila jaga-jaga, nombor satu sekali Nabi kata panggil Bilal jumpa aku. Bilal pun mai jumpa Nabi. Nabi kata kat dia, Bilal pasal apa tak buat kerja? Kerja Bilal duduk bang bagi orang semua bangkit sembahyang subuh. Kerana dia tak bang, semua orang tak jaga. Nabi panggil Bilal. Nabi kata, Bilal pasal apa tak buat kerja? Pasal apa kamu tak bang? Itu maksud dia. Bilal jawab apa? Dia kata, saya macam orang lain semualah. Kalau orang lain tak jaga, saya pun tak jaga. Nabi pun tak kata apa. Nabi terus suruh semua sahabat pergi berwuduk. Kemudian Nabi ajak sahabat-sahabat pindah tempat. Daripada tempat terlena tak jaga tu, pindah pergi ke tepi sikit, sembahyang subuh berjamaah di sana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pindah pergi ke tempat tepi itu dan berjemaah. Nabi tidak sembahyang di tapak tu juga. Pasal apa? Nabi kata pasal di situ syaitan banyak, maka dengan kerana itu semua orang tak jaga. Pindah pergi ke tempat bersih tepi itu, sembahyang subuh berjemaah, Nabi jadi imam. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang semacam ni, ada 2-3 hadis yang macam ni yang duduk pada martabat hadis sahih, maka sebahagian besar daripada ulama mengatakan tidak ada sembahyang qada. Dia kata sembahyang subuh tu walaupun di luar daripada sembahyang, daripada waktu sembahyang, dia tetap sembahyang tunai. Dia kata pasal apa? Pasal Nabi mengimamkan sembahyang itu. Saya janji di Taman Keriam itu, kata kita nak photostat bagi fatwa yang dikeluarkan oleh salah seorang ulama besar Al-Azhar yang dia ni bermazhab Syafi'i.
dia juga keluar satu fatwa yang jelas dengan hujah-hujah dia sekali, mengatakan tidak ada sembahyang qada, dia kata. Dan dia kata pendapat yang mengatakan ada sembahyang qada ni, dia kata betul-betul menyebabkan orang Islam buat mudah dengan sembahyang. Ni, pendapat yang mengatakan ada sembahyang qada ni menyebabkan ramai orang Islam buat mudah dengan sembahyang. Dia kata tak apa, saya pergi balik qada. Sedangkan tidak ada sembahyang qada, dia kata, di dalam Islam. Mana-mana sembahyang yang kita tertinggal dulu kerana kelalaian. Ni fatwa daripada Syekh Al-Azhar, Syekh besar, ulama besar di Al-Azhar ni. Dia kata mana-mana orang yang tak sembahyang dulu kerana zaman tu zaman dia lalai, memadai dengan dia istighfar minta ampun pada Tuhan. Kerana benda tu berlaku di zaman jahiliah dia. Dan dia kena pastikan dia tidak ulang lagi perangai jahiliah itu. Dia kata minta ampun, bertaubat. Kalau taubat nasuha, clear semua, dia kata. Kan? Dan ada pihak pula berhujah dengan satu hadis pula. Seorang sahabat pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bapa aku ada hutang dan bapa aku sudah meninggal dunia, adakah wajib? No, dia pergi jumpa Nabi, dia kata bapa aku ada tinggal sembahyang dan dia sudah meninggal dunia, adakah aku sebagai anak wajib qada sembahyang dia? Nabi tanya pula kepada sahabat ni. Nabi kata, kalau bapa kamu ada hutang dengan orang, kamu nak bayar tak? Dia kata, tentu aku bayar. Nabi kata, fadainullah ahaqqu ayyuqda, maka hutang dengan Allah lebih lagi layak kamu bayar. Hadis tu pula menunjukkan kalau kita ada hutang sembahyang, maka kena bayar, kena qada. Tetapi hadis itu bukanlah hadis sahih yang kuat untuk berhujah. Dia tak boleh lawan pula hadis yang kata Nabi sembahyang subuh, Nabi sembahyang secara berjemaah. Ini adalah perbahasan ilmiah yang dibahaskan oleh ulama-ulama besar. Kan kita baca hasil perbahasan mereka, kita akan tahu. Jadi kesimpulan dia macam ni aja, tuan-tuan. Kesimpulan dia, sembahyang tidak ada qada. Maknanya apa? Sembahyang mesti tunai dalam waktu, tidak ada qada. Kalau sekiranya kita tinggal sembahyang, kita berdosa dengan Tuhan. Itu saja cerita dia. Tak boleh kata qada, maka dengan kerana nak qada tak berdosa, tak ada. Soal tu tak ada. Tinggal sembahyang, berdosa. Soal kita rasa bersalah kerana banyak tahun dulu itu terpulang dekat kita. Mudah-mudahan kalau kita bayar balik sembahyang, kalau Tuhan terima, maka syukur kita pada Tuhan. Kerana itu sebagai bukti menunjukkan kita sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan kita buat lalai sembahyang dulu. Tapi tidak ada istilah sembahyang qada. Begitu. Baik. Masalah dia kata mengimamkan orang lain yang belum sembahyang dan hadisnya. Ya saudaraku, dia kata telah dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i satu hadis yang panjang riwayatnya daripada riwayat Imam At-Tirmizi seperti dalam masalah yang tadi. Katanya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, berkata ia kana Mu'adz bin Jabal yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isha awil atmah. Al-atmah ni maksud sembahyang lewat lah. Sembahyang Isya yang dilewatkan dia panggil al-atmah, dia panggil. Kalau sembahyang awal waktu dia panggil Isya, bila lewat ni dia panggil atmah. Atmah ni maksud sembahyang bagi lambat. Dia kata adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sembahyang dia serta Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Aisyah ataupun atmah, ataupun sembahyang Aisyah yang lewat. Itu maksud dia. Summa yarji'u fayusalliha biqaumihi fi Bani Salamah. Kemudian daripada sembahyang ia serta Nabi itu, maka baliklah ia, yakni Mu'adz pun balik. Maka sembahyang pula ia akan Aisyah tadi dengan kaumnya. Hal keadaan Mu'adz menjadi imam kepada Bani Salamah. Ini ceritanya. Sembahyang dah dengan Nabi, balik pergi jadi imam pula sembahyang kepada orang kampung dia. Qala fa akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Isha zata lailah. Kata Jabir pula, maka melambat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang Isya pada satu malam. Ini pula berlaku. Satu malam tu Nabi melewatkan sembahyang Isya. Nabi melewatkan sembahyang Isya. Qala fa shalla ma'ahu Mu'adz. Maka katanya, maka sembahyang sertanya Mu'adz.
Walaupun Nabi sembahyang Isya lewat, Muaz tunggu sembahyang juga dengan Nabi. Cerita dia, orang kampung dia duk tunggu dia balik. Depa tak main dah sembahyang dengan Nabi, pakai hantar wakil dia aja main sembahyang dengan Nabi. Dia ni lepas sembahyang dengan Nabi balik, dia nanti pergi jadi imam pula kepada orang kampung dia. Jadi pada satu malam tu Nabi sembahyang Isya lambat. Nabi sembahyang Isya lambat pun dia tunggu juga sembahyang Isya lambat dengan Nabi. Maka bila dia balik pergi dekat orang kampung dia tunggu lagi lambat lah, pasal dia balik lambat. Itu ceritanya. Qala faraja'a fa amma qaumahu faqara'a bi suratil Baqarah. Yang kata Muaz bin Jabal ni pula dah. Maka kembalilah Muaz kepada kaum dia, menjadi imam dia akan kaumnya itu pada sembahyang Isya itu. Maka dibacanya kemudian daripada Fatihah akan surah Al-Baqarah. Cerdik yang kata Muaz ni. Orang kampung dia memang tak sembahyang Isya, lagi dia tak balik duk tunggu dia lah. Selalu sembahyang Isya dengan Nabi sembahyang awal, maka balik awal, tak apalah. Malam tu Nabi sembahyang lambat, maka dia balik lambat. Sudahlah balik lambat, dia pergi betul surah Al-Baqarah pula dekat orang kampung dia. Apabila didengar oleh seorang daripada kaumnya yang demikian itu, maka datanglah benci di hatinya. Ada salah seorang daripada makmum hadut semayang ni, orang kampung dengar alif lam mim zalikal kitab, unggah dia kata dia ni. Dah lah pukul berapa dah. Dia pergi bubuh Al-Baqarah pula bila tahun nak habis. Ingat kok wa ulaika humul muflihun, nak rakaat dak lagi, sambung lagi. Innal ladzina kafaru sawaun, mai lagi. Dia kata ni nampak tak habis ni. Tunggu duk pi lagi surah Al-Baqarah ni. Maka datanglah benci di hatinya. Tak. Makmum ni tak usah kata lah macam kita lah. Kan macam kita tak usah kata kat kawan ni lah. Kita pun kan dengar Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allah kata Yasin. Allah dandan peringat ni tak ada nak pergi kedai lagi ni, susu anak habis balik lagi bini maki mampus. Dia jadi merapu lah. Semayang dia jadi merapu lah. Semayang nak boleh elok macam mana dah. Ustaz dengan Yasin no. Tak apalah, baik sangka lah. Ingat pun dalam habis-habis kuat 10 ayat kot. Tengok-tengok duk pi lagi. Oh, dia buat lagu malam jemaah pula dah dia ni. Maka datanglah benci di hati, kan, makmum ni jadi lagu tu. Kemudian dia kata fatanaha rajulun min khalfihi fa shalla wahdah. Maka pergilah jauh sikit seorang lelaki daripada belakang Muaz, berhenti daripada menurutnya, mufaraqah lah. Bila dengar alif lam mim zalikal kitab, duk pihak tu dah duk main satu macam lah. Ni dia ni nak monti tang mana ni, duk tak monti. Dia pun buah pergi Agustan. Itu macam yang undang pergi ke belakang. Dia mufaraqah daripada imam. Maka sembahyanglah ia seorang diri. Dia mufaraqah, dia sembahyang seorang. Dia rakaat dulu apa semua, dia perbetul dulu. Apakala dilihat oleh orang-orang akan dia yang demikian itu, maka berkatalah mereka itu kemudian daripada sudah sembahyangnya. Ada sebahagian orang tengok dia buat macam tu, kawan kat tepi dia ni, tengok Syekh ni tu macamnya rakaat dulu pula tu, imam tak rakaat lagi, dia rakaat dah. Lepas tu pergi sujud dulu apa semua. Dia ni apa ni? Tapi tak apalah, semayang juga. Habis selesai semayang, esok jumpa dia berkata kat dia. Faqalu lahu anafaqta? Qala la. Maka kata mereka itu bagi laki-laki yang memencilkan diri ni, yang mufaraqah tadi ni, munafikkah kamu ni? Kasar sangat depa ni pun. Kan anafaqta, nafaqa ni munafik lah. Anafaqta, hang ni munafik kah? Pi buah kasar tu kata. Munafikkah kamu ni? Sebab kamu semayang seorang diri dan meninggalkan orang ramai. Depa hang ni munafik kah? Hang tak mau semayang sama dengan orang ramai. Orang lain boleh tunggu,
Muaz bin Jabal hantam suratul Baqarah pun orang boleh tunggu, sampai ketak lutut didik pun tunggu. Ya hang pergi mufaraqah pasal apa? Hang ni munafik kah? Dia pergi serbu, dia kata macam tu. Maka jawabnya, tidak. Dia kata, tak, aku bukan munafik. Dia kata, walakinni ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu. Akan tetapinya aku mau pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hampa jangan pukul aku lagi. Aku nak pergi jumpa Nabi, biar kita mengadu depan Nabi. Nabi nak kata apa? Kalau Nabi kata aku munafik, okey, aku terima kata aku munafik. Aku tak mau, hampa bukan orang yang boleh buat keputusan terhadap diri aku. Hampa tak tahu aku ni macam mana. Jom pergi jumpa Nabi, Nabi kata aku terima. Dia kata. Dia pertahan diri dia macam tu. Supaya aku tanya akan Nabi, akan satu masalah yang muskil dalam hati aku. Maka datanglah ia akan Nabi SAW. Dia kata, ni ada benda jadi muskil kat aku ni. Aku tanya hampa pun buang masa aja. Jom pergi tanya Nabi. Nabi jawab, puas hati. Aku puas hati, hampa pun mesti kena puas hati. Jom pergi tanya Nabi. Faqala, ya Rasulullah, innaka akhartal Isya. Kena baca Isya, tuan-tuan. Arab ni, dia kalau baca Al-Isya, maksudnya sembahyang Isya. Kalau baca Asya, Ain tu baca baris atas. Asya, dia jadi makan malam. Ini kita duduk baca pula. Akhartal Asya, apa tu? Hang melewatkan makan malam. Ni hadis ni bukan cerita makan malam lambat. Cerita dia Nabi sembahyang Isya lambat. Ada baris dalam bahasa Arab dia lagu tu. Baik, faqala ya Rasulullah, innaka akhartal Isya wa inna Mu'adzan shalla ma'ak. Apakala beradab dia kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, bahawasanya tuan hamba sudah lewatkan semalam daripada sembahyang Isya. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, semalam kamu sembahyang Isya lewat. Betul tak betul? Dia kata. Dan bahawasanya Muaz bin Jabal telah sembahyang dia serta tuan hamba di sini. Dia kata, Muaz, imam kampung kami, dia main sembahyang Isya di sini semalam dengan kamu. Kamu sembahyang Isya dah lewat. Maka Muaz pun sembahyang lewat. Muaz balik pergi kat kami. Dia kata, summa raja'a fa'ammana faftataha bi suratil Baqarah. Kemudian daripada sudah sembahyang ia serta tuan hamba di sini, dia kata Muaz lepas sembahyang Isya dengan tuan di sini, dia kata kembalilah ia pulang kepada kami. Padahal kami sekalian belum sembahyang Isya lagi. Maka jadi imam ia akan kami. Maka memulalah ia akan bacaan dengan suratul Baqarah, kemudian daripada Fatihahnya. Cerita dia macam tu, dia kata. Semalam tuan hamba, tuan sembahyang lewat. Muaz pun sembahyang lewat lah, pasti tunggu tuan sembahyang Isya. Dia balik kat kami dah cukup lewat. Dia balik kat kami, kami duk tunggu dia balik untuk nak suruh dia jadi imam. Dia pula pergi baca suratul Baqarah. Itu cerita dia. Sebelum nak kata saya betul, saya salah, dengar cerita pergi habis. Dia kata, cerita dia macam tu. Dia kata, falamma ra'aitu dzalika ta'akhartu wa sallaitu. Maka tak kala hamba lihat akan dia memanjang surah yang demikian itu, maka undurlah hamba daripada belakang dia dan sembahyang hamba seorang diri, ya Rasulullah. Bila tengok dia bubuh suratul Baqarah, saya tak boleh tahan lah, saya ni uzur. Maka saya pun tarik diri, saya sembahyang seorang diri. Saya mufarakah daripada Muaz bin Jabal semalam. Wa innama nahnu ashabun nawadih na'mal bi aidina. Hanya kami ni, yang kata orang Bani Salamah ni, bahawasanya kami adalah orang tukang jirih tanam-tanaman. Kami ni orang kerja kuat, dia kata. Kami ni orang buat kerja teruk. Kalau lah ni, kami ni kuli kontrak. Kuli kontrak, tuan-tuan, kerja teruk. Aku ada galas semen atas bau saja ni pun ni, buka baju tengok. Lebam ni, sebelah bau ni. Lebam tu berat satu, terbakar pasal semen panas. Bulu rumah hangus belah ni. Duk tanggung semen turun daripada trailer, turun pergi tapak pembinaan tu. Duk bancuh semen tu, jangan kata kerja mudah tu, berat punya kerja tu, bancuh semen tu. Angkat pula semen ni, dua-dua tangan tu duk meniti kat atas kayu tu, biar orang nak buat. Depa kerja teruk. Main-main masjid tu imam pergi hantam surah Al-Baqarah pula. Tak boleh lah. Kita jadi imam, kita kena ambil kira hak semayang belakang kita ni bukan cikgu-cikgu saja. Hak semayang belakang kita ni bukan orang kerja ringan-ringan saja. 1001 macam kerja ada belakang kita ni. Kan?
Jadi dia ni pun dia mengadu dekat Nabi. Dia kata, innama nahnu ashabun nawadih. Sesungguhnya kami ni, dia kata, yang kata Bani Salamah ni, kebanyakan kami ni kerja tukang jurih pokok. Tentu jangan ingat jurih pokok lagu kita, jurih pokok depan rumah kita. Kita buka pancong, tarik getah aja. Kita tu kata, Allah kerja taratum maka boleh. Tak boleh. Depa dulu bukan ada pancong. Dan bukan ada telaga, bukan ada air boring macam kita lah ni. Depa dulu nu, hangkut air nu berapa punya jauh nu. Bukan ada timba, bukan ada tangki. Kulit menatang buat bekas simpan air. Gendong bau kiri kanan ni, bawa mai berapa kilometer nak jurih pokok. Habis nak pergi ambil pula punya jauh. Depa negeri padang pasir, bukan semua kawasan ada air. Ini keadaan Bani Salamah. Bila kata kerja jurih pokok ni, kerja teruk. Ini kita kena faham. Kita tak boleh ingat lagu kita. Sebab mereka bukan negeri macam kita. Dia macam tu. Maka kami kerja dengan tangan kami. Dia kata kami betul-betul kerja guna riang, guna kenderaan betul-betul. Kami ni orang buat kerja teruk. Maka diri kami itu ada di dalam kepenatan dan juga kelelahan. Kami penat, dia kata. Kami ni penat, teruk buat kerja. Maka jikalaulah sekiranya kami turut akan Muaz yang membaca bacaan yang panjang bagi sembahyang itu, bertambahlah lelah dan penat kami, dia kata. Dan pendeklah masa istirahat kami. Kamu nak turut dia ni jenuh lah. Dia imam, tak apalah, dia kerja imam saja, dia tak ada kerja lain. Dia imam masjid negeri, dibayar gaji untuk jadi imam masjid negeri. Dia kerja dia sembahyang 5 waktu aja. Kawan hak main sembahyang jemaah belakang dia ni kuli kontrak. Dia duk kira nak baca Al-Baqarah untuk dia, tak apa. Ni hak kuli kontrak macam mana? Itu bandingan dia. Jadi dia kata kuranglah masa istirahat kami yang boleh membawa kepada mudarat kepada badan kami. Kita tentang tidur tak cukup pun cukup. Kita ni haduk kerja elok-elok ni pun cuba tidur tak cukup. Apa nak jadi? Jadi tak tawan. Dia tak dua mengak, dia tak dua mengak. Orang pun ni awak dia ni tinggi sangat dia duduk mengak. Tidur tak cukup. Orang bukan tahu kita tidur pergi apa malam. Kerja pejabat, kerja apa duk balik main pukul 1 tak siap lagi, sambung sampai pukul 2, sampai pukul 3. Pukul 3 baru habis pergi kena Nescafe pula segelas. Kena Nescafe lagi tak boleh tidur. Elok terlelap Ustaz, subuh dah. Sejam setengah aja dapat malam tu. Pagi esok pergi pejabat je mata lagu merah. Silap sikit nak punggai retas dia, jadi punca pejabat tidur tak cukup. Punggai retas camuk di pejabat. Tak boleh orang buat silap sikit. Apa nama kerani type surat silap sikit, patut titik ribuh koma pun punggai bercamuk buat atas lantai. Punca tidur tak cukup aja, tu pun nak marah. Ni pula ni puak haduk kerja teruk ni. Kan puak haduk kerja teruk ni. Dia kata kena pula surah Al-Baqarah pula sembahyang Isya. Dia kata teruklah kami. Dia kata rehat tak ada langsung, ni nak bawa mudarat dekat badan kami. Apabila didengar oleh Nabi akan perkataan itu, kata Jabir, fa'aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Muaz. Lalu beradab Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalakan wajahnya kepada Muaz. Muaz nak boleh panggul. Dia ni main report, Nabi dengar. Ini report yang patut didengar. Ini report yang memang wajar dibagi tahu. Nabi tak marah dia, Nabi tak kata hang munafik, Nabi tak kata macam tu. Nabi terus beralih tengok Muaz dan perempuan. Beralih tengok Muaz. Faqala aftana anta ya Muaz, aftana anta ya Muaz. Aqri'a bi surati kaza wa surati kaza. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Muaz, buat fitnahkah engkau ini wahai Muaz? Buat fitnahkah engkau ni wahai Muaz? Adakah dibaca surah yang bagian dan surah yang bagian yang sangat panjang itu? Nabi kata hang ni betul nak buat fitnah. Nabi kata karut betul hang ni. Kerana hang, dia kata jadi fitnah dekat kau ni. Hang punya pasal orang pergi kata kau ni munafik. Hang punya pasal kalau orang tak faham, orang kata Islam ni teruk betul. Tak ambil kira masalah orang, duk kira dia aja nak buat suratul Baqarah. Hang ni betul-betul bawa fitnah. Nabi kata kat dia, adakah pergi ambil surah yang panjang macam tu, ambil kira lah semua keadaan. Macam orang baca khutbah hari Jumaat sama.
Kan tak usahlah kata Muaz baca surah Al-Baqarah mayang Isya lewat. Khutbah jemaah sama lah. Kita hari jemaah kerja. Dia boleh tongkat, dia hantam sampai pukul 2.30. Ni kawan ni nak masuk pejabat. Ni dia punya duk tengok jam. Oi, celaru dia ni nampak lambat lagi nak habis ni. Nak keluar pergi pelan-pelan nak start motor. Dia kata, oi munafik Nabi mana? Tuan, jaga baik-baik. Jadi baca khutbah apa tak lah macam kita baca hadis ni lah, kena cerdik lah, kena faham, kena ambil kira realiti yang ada keliling kita. Dalam agama dia kata bi'ah. Bi'ah ni persekitaran kita kena ambil kira. Kita duduk di negeri mana, orang kerja ke tak kerja ke, hak ni semua nak kena ambil kira. Itu sebab nak jadi imam, nak jadi khatib, syarat dia kena ada cerdik. Kena ada cerdik. Dia tak boleh ingat kata tumpang boleh ni aku nak hantam juga. Tak boleh lah macam tu. Kawan nak pergi kerja. Hari ni kita hantam dia atas membak, dia balik, bos dia pejabat pula hantam dia di pejabat. Nanya aku tu. Dia kata aku tak nak pergi dah, masjid tu ada ke puncak. Khutbah sampai pukul 2.30. Nampak? Ini ceritanya. Tapi baca di kampung orang dia buat bendang apa semua tak ada kalut nak masuk pejabat pukul apa, panjang sikit pun tak apa lah. Ikut kesesuaian tempat dan sebagainya. Baik, Nabi SAW terus beralih dekat Muaz. Nabi terus kata dekat dia, kamu ni betul-betul buat fitnah. Kerana kamu, dia kata kawan ni sudah jadi masalah ke dia. Diajar oleh Nabi SAW kepadanya, kira-kira maksudnya begini. Apabila engkau jadi imam wahai Muaz, maka hendaklah engkau ringankan sembahyang itu. Yakni jangan panjangkan seperti yang demikian ini. Kerana orang yang di belakang itu ada kalanya orang tua, ada kalanya budak-budak, ada kalanya orang sakit dan sebagainya. Macam-macam. Duk belakang kita ni macam-macam. Kan? Macam-macam. Ada hak jenis tak boleh tahan kencing pun ada. Tak boleh. Dia ada masalah. Dia punya pundi-pundi kencing dia dah tak kuat lah. Duk semayang. Kita pergi hantam surah panjang. Dia ni jenis kalau kata nak buang air, dandan nak kena pergi pancong. Ada tuan-tuan orang macam tu, kita jangan kata satu hari itu kita tua dia mai kat kita penyakit tu. Allah kita duk kata lebih kurang dia mai kat kita hidup ni atau tak boleh. Dia berasa tu dia nak kena pergi pancong. Pergi pancong kalau ada orang dalam depan pintu pancong dia ribut. Tak boleh. Dia memang tak boleh tunggu. Kan? Ada satu kawan cerita. Dia kata dia ke Menasabah ustaz, dia kata. Saya naik kereta dia busuk harin, dia kata. Kita pun petang lah, kita kata anak kecil ramai kot. Kita anak kecil ramai ni kadang-kadang lagu tu lah. Pampers bocor lah, napkin terbuka apa macam-macam. Tu lah nak abang kau ustaz, dia kata bukan anak. Pak dia, tu orang kecil dia kata. Cerita kau pun, dia kata buat cerita ni patut padal lah kan. Tak sungguh, dia kata dia sendiri mengaku je. Penyakit ni. Sampai nak pergi Tanjung, fobia. Orang ajak pergi Tanjung ni pucat muka, takut nak pergi Tanjung. Pasal apa? Dia takut jam atas jambatan. Dia takut jam atas jambatan. Kalau kok jalan kampung ni boleh gagah lagi, dia tak boleh tahan, dia berat, dia buka pintu, menyorok balik pintu tu. Selamat jalan lah kan. Jambatan nak buat guna. Nak buat guna. Duduk belah lain tengah tu pula, lain Hanafi tu. Takkan nak buka pintu. Tak boleh. Tak boleh tu muka biru dah tak boleh tahan lah. Atas kereta. Kalau dia kata, tu yang kutang main Tanjung, dia kata. Kan? Ini tuan-tuan. Orang hak macam ni pun main masjid. Dia pun sembahyang jemaah juga. Ini yang Nabi pesan dekat Muaz. Nabi kata jaga baik-baik. Dia kata, orang hak macam-macam ni punya uzur ada banyak. Maka kita bila jadi imam, modu ingat benda ni. Ada orang tua, ada budak-budak. Budak-budak cara budak-budak, dia kena dia pula. Dia teriak, mak dia semayang, tak boleh. Dia teriak. Anak dia teriak ni, mak nak semayang apa? Dia nak berhenti, dia semayang fardu, haram berhenti. Alasan anak teriak nak berhenti semayang fardu, tak boleh. Dia bukan alasan yang syar'i. Tak boleh. Kita kena raih. Benda-benda macam ni semua kena raih. Dan ada orang yang sakit dan sebagainya. Masalah dia tak semayang fardu di belakang imam yang semayang sunat, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan apabila semayang imam maka semayang sunat, maka mengikut dengan dia oleh seorang laki-laki pada satu waktu. Maksudnya ikut dengan semayang fardu. Maka harus baginya bahawa semayang dia atas bertunggalannya akan fardu itu. Boleh. Macam orang bulan puasa semayang tarawih kan.
Dia sampai lambat, sampai orang duduk sembahyang tarawih lah. Dia niat sembahyang Aisyah di belakang. Dia sembahyang fardu, sedangkan imam sembahyang sunat tarawih. Maka harus, kata Imam Syafi'i, harus, boleh buat macam tu, tidak jadi salah. Itu cerita dia. Bawah sekali sembahyang zuhur di belakang orang yang sembahyang asar, harus ataupun tidak. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, jika mendapat seorang akan imam di dalam sembahyang asar, padahalnya luput akan dia oleh sembahyang zuhur, maka benar dia dengan sembahyang zuhur, nescaya ada baginya zuhur, maksudnya sah. Takkid tadilah. Sampai masjid, orang duduk sembahyang asar, dia tu ingat lohok lagi 4.30 dah sembahyang Allahu Akbar, niat sembahyang zuhur. Yang orang sembahyang asar, dia sembahyang zuhur ikut orang sembahyang asar. Kata Imam Syafi'i, maka sah sembahyang dia, nescaya adalah baginya zuhur, maksudnya sah. Dan sembahyang ia kemudian daripadanya akan sembahyang asar pula. Habis sembahyang zuhur tu, sekali lagi 4 rakaat lagi sembahyang asar pula. Dua-dua sembahyang tu sah. Nescaya, dan sukalah aku, kata Imam Syafi'i, dan sukalah aku jangan mengikut oleh seorang laki-laki, melainkan pada sembahyang yang diperlukan, yang dimulakan dia akan dia sama-sama, dan jadilah niatnya pada sembahyang yang satu. Imam Syafi'i kata, tapi walau macam mana pun aku lebih suka kalau sekiranya lohong buat dalam lohong, asar buat dalam asar lah. Tak sah lohong main tumpang asar macam ni, aku tak suka. Tapi kalau buat sembahyang dia sah, dia kata. Tak boleh lah kalau kata okey, dengar kata okey, cantik ya. Dia kira nak celah saja kan. Boleh, dia kata. Tak apa, kalau begitu time tengah hari kalut sikit dah pisah lah kan. Tak lagi orang sembahyang asar, kita pergi tumpang lohor, hadir kita buat asar. Dia kata Imam Syafi'i kata boleh. Imam Syafi'i abang awal-awal dah, walaupun sah, dia kata tapi aku lebih suka jangan buat macam tu, dia kata. Itu menunjukkan kita ni lalai sangat dalam agama. Dia macam tu. Tuan-tuan, dalam agama ni ada benda boleh, tapi boleh tidak bermakna disuruh buat. Boleh maknanya kalau buat tu sah, tapi tak sah lah macam tu. Macam kita kata semayang, boleh tak boleh kita semayang pakai kain pelekat, tutup atas pada pusat, bawah pada lutut, baju tak pakai, boleh tak boleh? Agama kata boleh, tapi tak sah lah macam tu. Itu ceritanya. Bukan kata tak boleh, boleh, syarat tutup aurat. Aurat laki-laki pusat dengan lutut, tutup yang tu semayang, okey, sah. Tak sah lah buat macam tu, tak elok. Jadi bukan kata tak boleh, cuma tak elok buat macam tu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab mazukira minar rukhsah fi sujud ala thawb fil harri wal bardi. Ini pun penting juga tuan-tuan. Cerita barang yang disebutkan padanya ketiadaan salah sujud atas kain di dalam panas dan di dalam sejuk. Ini cerita, ini ada perbahasan dalam fiqh. Dia ada dua. Satu, kain tu kain yang bersambung dengan badan kita. Kain tu kain yang bersambung dengan badan kita, dan dia boleh hampak atas lantai, dan kita boleh sujud atas dia. Misalnya kita pakai pakaian lagu Superman tu, ada satu sayap pula belakang. Sayap tu pula tu macam menyapi depan sejadah pula dia. Maka dia dua kegunaan, satu sebagai sayap Superman, satu sebagai sejadah sembahyang kan. Tak ada lah orang begitu. Contoh, kita buat contoh hanya macam tu kan. Ataupun macam mana, bukan ni kain ni apa nama, apa kan orang duk bubuh atas bau ni. Kalau dalam bahasa Arab dia kata burdah, Arab panggil burdah. Sunnah Nabi selain daripada dia lilit, Nabi serban lilit. Perkataan imamah tu sendiri dalam bahasa Arab, yang kata imamah makna dia lilit, bukan makna dia sebai macam Saudi tu dah. Imamah tu makna dia lilit. Perkataan dia tu, perkataan imamah tu makna lilit. Bila hadis tu kata apa nama, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi wa alaihi imamatu sauda. Telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, wa alaihi, dan di atasnya, di atas kepala Nabi, imamatu sauda, serban hitam. Imamah tu makna dia lilit. Itu maksud dia kan. Selain daripada tu, Nabi dia suka buah satu burdah hati bau dia, buah hati bau. Itu kebiasaan Nabi. Baik, kain ni kalau sekiranya nak semayang dia hampak, okey, tak timbul masalah lah. Kain burdah sudah jadi sejadah.
Tapi kalau dia tak nampak, dia buah atas bau dia aja. Tapi bila sujud, kain tu rak kata mai di depan, dia sujud atas kain tu. Ini ada perbahasan dalam fiqh. Sah tak sah? Dia sujud di atas kain yang bergerak mengikut pergerakan dia. Ini akan dibincangkan dalam tajuk yang insya-Allah kita baca pada bulan depan. Ataupun ni ekor sorban ni. Kadang-kadang ekor sorban ni dia jadi panjang misalnya kan. Bila nak sujud, zap kata dia mai duduk di tempat sujud kita, tempat dai kita ni. Kita pun bila letak dai di atas kain sorban, di atas ekor sorban yang terampang tu. Sah ke tak sah sujud kita? Ini dibahaskan dalam tajuk yang insya-Allah kita baca bulan depan. Ini juga penting sebab dia berlaku. Lepas tu kita masuk bab zikri ma yustahabbu minal julus fil masjid ba'da salati subhi hatta tatlu'a syams. Iaitu bab yang menyebutkan barang yang disunatkan daripada duduk dalam masjid kemudian daripada sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Ini dia ada hadis. Nabi sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh Nabi akan duduk dalam keadaan muhtabi ataupun qurfusa. Dia ada dua istilah, muhtabi ataupun qurfusa. Kita kata duduk Cina kalah judi, kita kata angkat lutut naik, peluk lutut macam tu. Tuan-tuan marah kan? Dia kata duduk lutut macam Cina kalah judi, kata. Dan itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Nabi lepas sembahyang subuh, Nabi akan duduk macam tu, duduk peluk lutut macam tu. Dan Nabi mata duduk tengok Kaabah begitu. Dan sahabat kata aku tidak pernah tengok Nabi dalam keadaan yang lebih khusyuk daripada khusyuknya Nabi ketika lepas sembahyang subuh dan duduk qurfusa nak tunggu terbit matahari. Itu ada cerita dia. Jadi apa-apa hukum duduk tu. Dan di bawah tajuk tu dia ada bahas satu benda yang menjadi kontroversi dalam masyarakat, iaitu dia bahaskan tentang wirid deras dengan wirid pelan. Benda ni pun kadang masyarakat bercakap, wirid tak boleh deras, wirid tak kena pelan. Ada pula setengah pendapat kata tak boleh wirid langsung, habis-habis sembahyang bagi salam bangkit pi saja dan sebagainya. Tajuk yang insya-Allah kita baca bulan depan, dia akan kupas benda ni dari sudut pandangan Imam Asy-Syafi'i, pandangan mazhab. Dan kita akan tahu secara yakin. Kalau lepas ni orang kata apa lagu mana macam mana, kita ada benda nak jawab pasti kita baca daripada kita. Dan kemudian tajuk yang ketiga pun bagus juga. Dia kata ma zukira min iltifati fi salat, iaitu menyatakan soal berpaling-paling dalam sembahyang. Iltifat ni duduk sembahyang mata lagu doqlin tengok ada juga tajuk tu dan dibaca kan. Allahu akbar, macam yang duk tengok sejadah kawan tu macam mana kau pula tengok kawan ni awak gimana dia ni. Ada dalam hadis ada cerita. Dan Nabi SAW ada sekali sahabat melihat mata Nabi lagu duk tengok macam tu, dicatatkan dalam hadis. Dan dia ada kupasan dia, boleh ke tak boleh ke, kalau boleh lagu mana, tak boleh macam mana, dibahaskan benda ni di dalam agama. Tuan-tuan, tajuk ni tajuk yang baik kerana dia melibatkan ibadat kita hari-hari kan. Tapi kehadiran agak kurang memuaskan kan. Kadang-kadang sayang lah. Benda-benda macam ni kadang-kadang sayang. Benda-benda yang kita kena tahu ni kadang-kadang sayang bila kita tak tahu, kita buat silap kan. Wallahu a'lam. Soalan. Rakyat Palestin menentang kekejaman Yahudi dengan cara bunuh diri, meletupkan bom pada diri mereka di tempat awam Yahudi. Adakah perbuatan itu salah di sisi agama? Yang ni tuan-tuan, Dr. Yusuf Al-Qardawi dah keluar fatwa tentang benda ni. Dan fatwa dia sangat jelas. Fatwa dia sangat jelas dan fatwa dia dipersetujui oleh ulama-ulama besar Islam hari ini. Syekh-syekh yang ada di Al-Azhar University, apa semua ulama-ulama yang dikenali dalam masyarakat Islam hari ini setuju dengan fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ceritanya Dr. Yusuf Al-Qardawi menganggap orang-orang yang bom di badan, kemudian dia bawa diri dia dengan bom tu pergi ke tempat orang-orang Yahudi itu berhimpun, letup diri dia seorang, mati beberapa perancang Yahudi sebagai mati syahid. Dr. Yusuf
Qardawi kata itu adalah mati syahid dan itu bukan bunuh diri. Jadi fatwa itu dipersetujui oleh majoriti ulama-ulama Islam yang baik-baik. Cuma dia letak syarat. Syarat tidak boleh buat macam tu di tempat awam. Kalau buat di tempat awam, berdosa. Kita tetap dianggap bunuh orang yang tidak berdosa. Jadi macam perbuatan naik kapal terbang kalau betul lah. Benda ni pun tak betul sebenarnya. Kalau betul orang Islam yang bawa kapal terbang pergi langgar WTC itu perbuatan yang Islam tidak sokong. Sebab bangunan tu bukannya menyimpan konspirator Yahudi semata-mata. Sebaliknya dia tempat kerja orang awam. Mungkin ada sebahagian kecil, persen yang terlalu kecil perancang Yahudi di situ. Kita tak boleh kerana nak bunuh 230 orang, 200-300 orang, kita korban ribu-ribu orang. Islam tak bagi buat macam tu. Islam menghargai nyawa siapa-siapa juga. Bukan nyawa orang Islam saja, nyawa siapa-siapa juga. Jadi kita yakin itu bukan perbuatan orang Islam. Tapi Islam telah dianiayai lah dalam tragedi itu. Dan ada banyak benda lain lah yang menunjukkan bahawa bukan kerja Islam. Bukan kerja Islam. Cerita 4,000 orang Yahudi tiba-tiba tak pergi kerja serentak hari itu ni apa cerita? Sampai hari ini tidak ada penjelasan. Macam mana boleh serentak 4,000 orang tak pergi kerja sedangkan itu bukan hari perayaan agama dia? Mereka boleh pakat sama-sama dia. Yahudi seorang pun tak ada dalam bangunan tu. Yang ada orang ramai tak pergi kerja. Apa penjelasan kepada benda ni? Takkan mereka tahu kata ada orang Islam nak buat kapal terbang main rempung bangunan tu? Takkan mereka tahu? Kalau mereka tahu, mereka takkan biar benda tu bagi jadi. Kan? Ceritanya nasib lah. Kadang orang Islam, nasib orang Islam di akhir zaman begitu. Tak buat, dituduh buat. Tak pasal-pasal, diterima akibat daripada perancangan jahat musuh Islam. Ini yang duk jadi. Jadi syarat tadi ni, syarat orang yang bom pasang di badan, pergi rempuh ni apa semua, Dr. Yusuf Al-Qardawi punya fatwa, dia kata mati syahid dengan syarat dia pergi rempuh tu memang markas tempat perancang-perancang jahat Yahudi. Kalau tempat orang awam, dia tetap berdosa. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Soalan oleh anti-Yahudi dia dah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.